Selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Kita bersyukur kalau sore hari ini kita kembali boleh bertemu di dalam kasih karunia Tuhan. Shalom dan semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kami akan menaikkan sebuah pujian dengan judul Kaulah Segalanya. Biarlah ini boleh terus mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah milik kita. Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Mari kita dengarkan dan mungkin kita bisa bernyanyi bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian.
wajahmu, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Selamat sore ibu-ibu. 姐妹们午安。 Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. 还没听到之前，我们做一个祷告。 Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. 神呢，感谢你赐给我们的时间， Dan biarlah melalui waktu yang singkat kami boleh belajar firman-Mu, 恳求神，因为这个短暂的时间，让我们可以学习真理， terutama boleh belajar mengenal-Mu ya Tuhan. 特别是学习关于你，我们的神， Terutama karena kami ingin serupa Engkau ya Tuhan. 特别是我们愿效法你， Kami ingin menjadikan Engkau segala-galanya. 我们愿意把你当成我们唯一所有的一切的一切。 Berkati kami berdua yang akan menyampaikan 愿神祝福，无论是讲道的， dan berkati juga semua kami yang mendengarkan. 以及所有听到的， Kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. 这样的祈求感恩交托。 Amin. 阿门。 Ibu-ibu, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah bagian firman Tuhan. 姐妹们，我们来开始今天的讲题，就是神的信息， Yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. 从腓立比书第2章第5节到11节。 Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. 我们打开我们的圣经，腓立比书第2章第5节到11节。 Sambil tetap kita memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayat 4. 同样的，我们也要注意第2章第1到第4节。 Ya. Kalau sudah ketemu, saya akan membacakan ayat 5 sampai dengan ayat 11. 找着了，牧师用印尼文读第5节到第11节。 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. 我们读经到此。 Sore ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema. 今天下午我们是想一个讲题， Kaulah segalanya. 你是我一切的一切。 Sambil kita mencoba mengevaluasi 我们可以再次的审查， apakah memang Tuhan itu sudah menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. 是否我们在日常生活当中，神已经成为我们的所有的一切的一切。 Saya percaya kita semua menginginkan demikian. 我相信我们每个人都想这样做， Tetapi mungkin sebagian dari kita justru bergumul, mengapa justru sulit kenyataannya.
我们当中可能也有人曾经挣扎过，这件事为什么对我来说这么难呢？ Atau kita mencoba memikirkan yang lain. 或者我们想其他的方式， Ya, kita bertanya kepada diri kita sendiri, 我们可以自问： mengapa kita sulit sehati sepikir? 为什么我们的意念不能相同呢？ Mengapa gereja itu sulit sehati sepikir? 为什么教会的意念不相同呢？ Mengapa kita mudah sekali untuk konflik dengan orang lain? 为什么我们常常会与别人的意见不合呢？ Kadang-kadang hal yang terkecil atau remeh itu bisa menjadi masalah besar. 有的时候看起来是非常小的事件，可以造成很大的事件。 Mengapa demikian? 为什么会这样呢？ Dan kalau kita memperhatikan surat Filipi dari Paulus, 假如我们注意刚才我们读的保罗写信给这个腓立比教会的书信， di jemaat Filipi ini juga ada masalah. 腓立比教会的信徒们也有问题， Ada konflik. 当中也有纠纷。 Nah, kalau kita memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayat 4, 假如我们往上看的话，第1到第4节， Paulus sampai minta di ayat 2 umpamanya. 保罗在第2章第2节里甚至这样说： Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. 这里告诉我们，使我们喜乐可以满足。 Ya, Paulus meminta kepada jemaat, sempurnakan sukacitaku. 保罗向腓立比教会的人要求，让我的喜乐可以满足， Jangan ada konflik. 不要有不一样的，不要有纠纷。 Jemaat itu harus sehati sepikir. 教会的会友们要意念相同， Satu kasih, satu jiwa, 爱心相同，有一样的心思， satu tujuan. 有一样的意念。 Nah, kalau diperhatikan di ayat 3, ya, di ayat ketiga, 我们注意第3节， tidak mencari kepentingan sendiri 不找自己的利益， atau puji-pujian yang sia-sia. 不找这些虚浮的荣耀。 Jadi Paulus menasehati jemaat Filipi, 保罗提醒腓立比的会众们， kalau mau tidak konflik, 只要你们不纠纷的话， nah ini ayat 1 sampai ayat 4 itu dipikirkan. 在腓立比书第2章第1到第4节，我们可以好好的思想。 Ya. Kemudian Paulus melanjutkan dengan di ayat 5 secara khusus. 接下来保罗再次的提醒，加强的就是在2章第5节， Jemaat itu menaruh pikiran dan perasaan Kristus ke dalam kehidupan jemaat. 就是会众们希望你们可以以基督耶稣的心为心。 Atau dengan kata lain, Paulus mau berkata, 换句话说，保罗要说， kalau kita memiliki pikiran dan perasaan Yesus Kristus, 假如我们有耶稣基督的心为 maka 心， jemaat itu pasti tidak akan ada konflik. 那么会众一定不会再有纷争纠纷， Maka jemaat itu pasti akan sehati sepikir. 教会的信徒们一定会意念相同。 Ya, jadi surat Filipi itu memang tidak menceritakan tentang ada masalah apa di jemaat Filipi. 腓立比书里没有记载到底腓立比教会或者会众到底发生了什么事， Ya, kita pun tidak tahu ada apa di sana. 我们根本不晓得到底那边发生了什么事。 Karena perhatian Paulus bukan di masalah. 因为保罗着重的不是这些问题， Perhatian Paulus adalah kepada diri kita masing-masing. 但是保罗着重的就是我们之间的问题。 Diri kita sebagai orang Kristen, 我们成为基督徒， sebagai jemaat 成为会众， yang seharusnya hidup bersama. 应该合一的生活。 Kan ada persekutuan atau kebaktian. 我们之间常常很多的机会，很多的崇拜会。 Ya, melalui persekutuan kebaktian, jemaat diusahakan untuk mempunyai hidup bersama. 接着团体，接着我们的崇拜会，我们的生活，教会的信徒的生活可以合一的。 Tapi ternyata ada konflik juga.
原来还是这么多的崇拜会，这么多的聚会，还是有纠纷。 Nah, salah satu konflik yang terjadi itu adalah ditulis di pasal 4 ayat 2. 在其中一个的纠纷，我们可以从第4章， Ya, ada 2 orang yang Paulus sebut namanya, 这里保罗提到2个名字， yaitu Euodia dan Sintike. 就是阿爹和孙都基。 Dan kelihatannya rekan-rekan jemaat yang lain sulit mendamaikan mereka. 看起来当时菲律比的教会的会友们很难把这2个人把它和解起来。 Tetapi Paulus meminta 1 orang yang disebut juga namanya di sini. 但是保罗邀请其中一个会众， Itu ada di ayat 3-nya, pasal 4 ayat 3. 在第4章第3节里提到， Yaitu namanya Sunsugos. 这里 Namanya Sunsugos. Pasal 4 ayat 3. 这里叫做孙苏 gos。 Ya. Paulus meminta Sunsugos untuk membantu. 保罗希望这个孙苏 gos 女士可以帮助他们。 Ya, kita tidak tahu ya akhir dari peristiwa ini apakah Euodia dan Sintike itu berdamai atau tidak, kita tidak tahu. 我们不晓得结果这个保罗所邀请的这个女人不可以把这个2个有纠纷的，就是亚爹与行都基可以和解起来。 Tetapi yang Paulus inginkan dari kehidupan jemaat adalah supaya kita itu semua seperti Kristus. 但是保罗强调的就是我们每个基督徒的生活就好要效法主耶稣。 Kalau kita tidak seperti Kristus, 假如我们不效法主基督的话， kemungkinan besar itu konflik pasti terjadi. 当然这纠纷一定会发生。 Bahkan di dalam kita belajar untuk seperti Kristus pun bisa ada konflik. 甚至当我们学习效法基督的时候，同样也会发生有许多的纠纷，不同的意见。 Kelihatannya konflik ini akan terus terjadi sampai dengan kedatangan Kristus yang kedua. 看起来这些教会里的纠纷一定会持续的发生，直到主耶稣第2次的来临。 Tetapi Paulus mengingatkan jemaat, 但是保罗不断的提醒会众， kalau jemaat mau memiliki pikiran dan perasaan Yesus, 假如弟兄姊妹们要有以基督耶稣的心为心的话， maka jemaat itu pasti bisa sehati sepikir. 那所有的会众一定会合意，意念相同， Tidak akan ada konflik. 一定不会有纠纷。 Nah, pikiran dan perasaan Yesus seperti apa? 耶稣的意念是什么呢？ Nah, kalau kita memperhatikan di ayat 6 ya sampai dengan ayat 8, 我们注意从第2章的第6到第8节， itulah pikiran dan perasaan Yesus. 这就是主耶稣的心思意念。 Ya, apa itu pikiran dan perasaan Yesus di ayat 6 sampai ayat 8? 主耶稣的心思意念是什么呢？从第6到第8节我们可以看到， Yaitu mengosongkan diri, 就是倒空自己， yaitu menjadi hamba, 取了奴仆的形象， yaitu merendahkan diri dan taat. 就是自己卑微顺服。 Ya, karena ketiga poin itu adalah kehidupan Tuhan Yesus. 这3个要点就是主耶稣的生活方式。 Tuhan Yesus memberikan contoh atau teladan dari dirinya. 主耶稣给了自己成为众人的榜样， Yaitu apa itu? 是什么呢？ Yaitu Tuhan Yesus yang adalah Allah, dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. 就是主自己本身是神，全能的神，但是他希己起了奴仆的形象， Mengosongkan diri menjadi hamba atau merendahkan diri ini memang sebuah pergumulan. 要希己把自己倒空，然后起了奴仆的形象，这是非常难做到的，是我们所纠结的问题。 Setiap orang Kristen pasti ada persoalan di sini. 每个基督徒在这件事上一定有问题。 Perhatikan mengosongkan diri. 我们要注意什么叫做反倒希己， Artinya tidak mengandalkan diri. 意思说我们不障碍自己，
Yesus adalah Allah, dia tidak mengandalkan itu. 主耶稣自己本身是神，但是他不障碍他的神性， Dia tinggalkan itu untuk menjadi manusia. 他希己起人如破的形象，成为人的样式。 Demikian juga kita, apa yang kita ingin andalkan? 同样的，我们到底我们要障碍我们自己的什么呢？ Setiap kita mempunyai andalannya. 我们每个自己有所能障碍的， Mungkin kedudukan kita sebagai pejabat apa, 也许我们的地位，我们是什么什么的部门的部长， mungkin harta kekayaan kita, 也许是我们的财富， mungkin ada hal lain yang kita miliki, yang kita banggakan, 也许有其他我们所拥有的，会让我们觉得高傲。 atau mungkin pendidikan kita yang tinggi, yang kita andalkan. 也许我们将来是我们高深的学业， Banyak yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. 在生活上看起来，我们有很多东西是我们可以仰赖、依赖的。 Kalau setiap orang mengandalkan diri seperti itu, pasti tidak akan terjadi satu kebersamaan. 假如每个人都障碍他所拥有的，那怎么能够心思意念合一呢？ Karena masing-masing akan membanggakan dirinya yang memiliki ini dan itu. 因为每个自己都能够对自己所拥有的觉得高傲。 Kalau kita adalah orang yang berada, 假如我们是个富有的人， pasti tidak mudah bagi kita untuk bergaul dengan orang yang kurang berada. 我们很难与那些比我们更不跟我们相同的人跟他们交流。 Nah, orang yang berada kalau tidak mengosongkan dirinya, bagaimana dia bisa bergaul dengan orang yang kurang berada? 就是一个富有的人，假如他不稀奇的话，他怎么样能够与比他更低的社会地位的人交流呢？ Sulit. 很难的。 Kita mungkin tidak akan bisa bersama-sama. 也许我们不能够合意， Mungkin saja kita ada di gereja bersama-sama dengan semua orang yang berbeda-beda keberadaannya. 也许在教会我们可以与我们之间不同的地位的人合一在一起。 Tetapi apakah itu berarti kita sehati sepikir? 这能够代表我们意念相同吗？ Apakah itu berarti kita satu kasih, satu jiwa? 是不是代表我们有同样的爱心、同样的心思意念？ Atau apakah kita sebagai orang yang lebih berada bisa memperhatikan orang yang kurang berada? 或者我们是比较富有的人，我们可以关爱那些比我们更不这么富有的弟兄姊妹吗？ Di Alkitab, di Kisah Para Rasul, ada tercatat seorang yang bernama Barnabas. 在使徒行传有记载一个名叫巴拿巴的弟兄， Dia rela menjual tanah yang dia miliki, kemudian uangnya itu dia persembahkan kepada para rasul. 他愿意把他的产物所有的卖掉，然后把它奉献给使徒们使用。 Berapa banyak dari kita yang bisa memiliki hati yang rela seperti Barnabas? 我们之间到底有多少人可以效法巴拿巴这样的心态、这样的行为？ Nah, di Kisah Para Rasul juga ada yang bernama pasangan suami istri bernama Ananias Safira. 在使徒行传同样有记载一对夫妇，就是撒菲拉以及亚拿尼亚， Mereka juga orang berada. 他们也是一个非常富有的， Mereka juga ingin meniru Barnabas. 他们也想效法巴拿巴， Mereka menjual tanah mereka juga. 他们把他们的产业卖掉， Tapi ada masalah. 但是有问题， Mereka setelah menjual tanah, mereka tidak menyerahkan semua 他们 hasilnya. 把产业卖掉了，这个总数他们不交出来， Tapi mereka berkata, itu udah semua yang kami serahkan. 但是在使徒面前，他们说这就是所有的产业的数目。 Jadi mereka ingin dipuji, 他们的心态是愿意被人称赞， tapi berbohong. 但是是靠着欺骗， Nah, 里面 kita 欺骗。 tahu di Kisah Para Rasul, Ananias dan Safira akhirnya mati. 我们可以从圣经里面看到，撒菲拉以及亚拿尼亚当时就去世了。 Ibu-ibu yang saya kasihi, 主内的
亲爱的姐妹们， selain mengosongkan diri menjadi hamba, 除了倒空自己成为奴仆的事， kita tahu bahwa Yesus datang menjadi manusia, datang untuk menjadi seorang pelayan kita. 我们晓得主耶稣来成为我们当中的人，为的要侍奉我们。 Nah, salah satu contoh yang Tuhan Yesus lakukan adalah Dia bersedia mencuci kaki para muridnya. 其中我们可以看到的就是主耶稣自己亲自为门徒们洗脚。 Saya percaya kita mungkin gereja-gereja kita pernah melakukan itu. 我相信我们教会很多时候已经有做过这件事， Ya, tidak sulit mencuci kaki rekan-rekan kita sendiri. 不，对于我们来说不困难的洗我们彼此同工的脚。 Masalahnya bukan di mencuci kaki. 问题不是在洗脚这件事， Masalahnya ada di pikiran kita dan hati kita. 问题是我们的意念怎么样。 Apa tujuan kita melakukan itu? 我们这么做到底有什么目的？ Bisa saja itu kita lakukan hanya supaya kita dipuji orang. 我们这么做，可能我们的目的是希望别人称赞我们， Tujuannya adalah supaya dipuji orang. 他的目的就是希望别人称赞我们。 Ketika itu terjadi, maka kita tidak seperti Kristus. 当我们心思有这样的，我们有这样的心思，这样的行为是神不看好的。 Dan kalau ada tujuan seperti itu, maka kita tidak akan pernah bisa sehati sepikir. 假如我们内心里面有这样的意念，我们永远在教会里面不能够有意念相同这件事。 Jemaat di Filipi ada 2 orang yang konflik. 菲律宾的教会有2位姐妹是在那边有纠纷， Konflik berarti mereka punya kepentingan masing-masing. 纠纷就意味着他们各自有自己的所要的。 Jikalau kita tidak bisa melayani Tuhan Yesus dengan kepentingan untuk Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa sehati sepikir. 假如我们侍奉神不是单单只为了荣耀神，那么我们的动机不对的时候，一定会有纠纷。 Dan itu berarti kita tidak akan pernah bisa menjadikan Tuhan segala-galanya. 那就意味着我们不会把神当成是我们所有一切的一切。 Mari kita jadikan Tuhan segala-galanya. 所以姐妹们，让我们把神当成我们所有的一切。 Dia adalah Tuhan kita, 他是我们的神， Dia adalah juru selamat kita, 他是我们的救赎主， Dia adalah Allah kita, 他是我们的全能神， Dia adalah contoh teladan kita. 他是我们要效法的榜样。 Dia adalah segala-galanya bagi kita. 对于我们来说，他是所有一切的一切。 Mari kita jadikan Dia segala-galanya. 让我们可以把神当成我们所有一切的一切。 Sehingga semoga kita tidak mudah menjadi orang yang berkonflik dengan orang lain. 让我们因为效法这样，我们跟别人可以意念相同， Karena kita mengosongkan diri. 因为我们先倒空自己， Karena kita bersedia menjadi seorang hamba. 因为我们愿意成为一个仆人的样式， Kita bersedia merendahkan diri dan taat bahkan sampai mati. 我们愿意顺服直到死。 Mari kita menjadi seperti Yesus. 让我们可以效法耶稣， Mari kita jadikan Yesus segala-galanya bagi kita. 让我们把耶稣当成我们所有一切的一切。 Mari kita berdoa. 姐妹们，我们做一个结束祷告。 Tuhan, biarlah Engkau menjadi segala-galanya dalam hidup kami. 主啊，愿你成为我们生活上所有层面的一切的一切。 Engkau mengerti dengan baik kondisi pikiran dan hati kami. 神，你完全晓得我们的意念， Kami tidak mungkin menyembunyikan itu semua. 我们不能把心思意念从你面前躲开、躲藏。 Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi seperti Yesus. 神啊，求你帮助我们，就是效法，单单效法主耶稣， Agar supaya kami bisa memiliki hati dan pikiran Yesus dan kami bisa melayani seperti Yesus. 让我们的心思意念可以效法主耶稣，我们侍奉就好像主耶稣这样的侍奉。 Berkati setiap kami ya Tuhan. 主啊，愿你祝福我们每一个人， Berkati setiap wanita 也祝福所有的姐妹们， agar menjadi pengikut Kristus yang menyerupai Kristus.
让我们效法就是主耶稣，以基督耶稣的心为心。 Berkati ibu-ibu yang sedang sakit, 主啊，愿你祝福所有可能在身体欠佳的姐妹们， ibu-ibu yang lansia, 也许年纪老迈的姐妹们， ibu-ibu yang sendirian, 也许是孤单的姐妹们。 berkati dengan sukacita dari Tuhan. 愿神从你那里把你的喜乐递给我们每一个姐妹们， Senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. 让我们常常成为众人的祝福。 Dengar doa kami ya Tuhan, 主啊，求你聆听我们的祷告。 karena di dalam nama Yesus kami berdoa. 阿门， Amin. 阿门，姐妹们。 Shalom, sampai jumpa lagi. 姐妹们平安，愿下周我们再见。 Tuhan memberkati. 愿神祝福我们。